Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kami kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kami dapat membentangkan tugasan yang bertajuk Dorongan Al-Sunnah terhadap Sains di Malaysia. Melalui pembentangan ini kami ingin menunjukkan bahwa Al-Sunnah bukan sahaja menjadi sumber hukum dalam Islam, tetapi juga menjadi asas kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan penyelidikan saintifik. Pembentangan ini juga akan menjelaskan bagaimana hubungan antara agama dan sains dapat diaplikasikan dalam konteks Malaysia pada masa kini. Bahagian pengenalan ini terdapat 4 perkara utama yang ingin kami jelaskan. Pertama, Al-Sunnah merupakan sumber rujukan kedua selepas Al-Quran yang membentuk budaya ilmu dan penyelidikan. Ini bermaksud Al-Sunnah bukan sekadar menjadi panduan dalam ibadah dan hukum hakam, malah menjadi panduan dalam membentuk cara umat Islam berfikir, mencari ilmu, dan menjalankan penyelidikan. Kedua, Islam menggalakkan penggunaan akal, pemerhatian, serta penyelidikan saintifik untuk memahami alam. Islam mengajar umatnya supaya tidak menerima sesuatu tanpa berfikir, tetapi menggunakan akal untuk mengkaji kejadian alam sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, epistemologi Islam menggabungkan wahyu, akal, dan pengalaman empirikal dalam memperoleh ilmu. Dalam Islam, ilmu tidak bergantung kepada satu sumber saja. Wahyu menjadi panduan utama, manakala akal dan pengalaman melalui pemerhatian serta eksperimen membantu manusia memahami sesuatu dengan lebih jelas. Akhir sekali, perkembangan sains dalam tamadun Islam berlaku selari dengan nilai agama dan prinsip tauhid. Sebab itu, ramai tokoh Islam seperti Ibn Sina dan Al-Biruni berjaya menghasilkan penemuan saintifik tanpa memisahkan ilmu daripada agama. Assalamualaikum, nama saya Wais Karni. Saya akan menerangkan tentang penyataan masalah. Yang pertama ialah pengaruh epistemologi barat menyebabkan pemisahan antara agama dan sains. Dalam sistem pendidikan moden, sains sering dilihat hanya berdasarkan logik dan bukti empiritikal sehingga aspek agama kurang diberi perhatian. Keadaan ini menyebabkan ramai menganggap agama dan sains merupakan dua bidang yang berasingan. Yang kedua ialah Al-Sunnah sering dilihat sebagai sumber hukum dan ibadah, sedangkan sebenarnya Al-Sunnah juga mengandungi nilai yang menggalakkan perkembangan ilmu, penyelidikan dan membentuk etika dalam sains. Selain itu, integrasi ilmu nakli dan akli masih belum dilaksanakan secara menyeluruh, walaupun banyak universiti mula memperkenalkan konsep ini. Pelaksanaannya masih belum benar-benar menyeluruh dalam kurikulum dan proses pengajaran. Akhir sekali, cabaran teknologi moden memerlukan kerangka ilmu yang lebih beretika. Contohnya, perkembangan kecerdasan buatan atau AI memerlukan panduan nilai dan etika supaya teknologi digunakan untuk kebaikan manusia dan tidak disalahgunakan. Kepentingan kajian mempunyai dua kepentingan utama. Pertama ialah kepentingan akademik. Kajian ini membantu memperkukuhkan epistemologi Islam dalam membangunkan ilmu dengan menjelaskan bahawa Islam menggabungkan wahyu, akal dan sains dalam memproses memperolehi ilmu. Ini sekaligus membuktikan bahawa agama dan sains saling melengkapi. Kedua ialah kepentingan praktikal. Kajian ini membantu membentuk budaya penyelidikan yang lebih beretika dan bertanggungjawab. Selain itu, menyokong membangunkan pendidikan dan penyelidikan yang berasaskan nilai Islam supaya membangunkan ilmu bukan sahaja maju dari segi teknologi tetapi juga kukuh dari segi moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tazmi Aizam bin Rajamin. Saya akan membentangkan bagian konsep dorongan Al-Sunnah terhadap ilmu. Kalau kita lihat, Al-Sunnah sebenarnya memainkan peranan yang sangat besar dalam membentuk budaya menuntut ilmu dalam kalangan umat Islam. Rasulullah SAW sendiri banyak menggalakkan umatnya supaya sentiasa mencari ilmu, karena ilmu merupakan asas kepada kemajuan diri, masyarakat dan juga sesebuah tamadun. Selain itu, Islam juga mengajar kita supaya menggunakan akal, membuat pemerhatian dan melakukan penyelidikan.
Maksudnya kita bukan sekadar menerima sesuatu tanpa berpikir, tetapi digalakkan untuk mengkaji, memerhati, dan memahami alam ciptaan Allah. Dengan cara inilah kita dapat melihat kebesaran Allah melalui setiap kejadian yang ada di sekeliling kita. Daripada amalan inilah lahir masyarakat yang bukan sahaja berilmu, tetapi mampu berpikir secara kritis, membuat keputusan yang lebih baik, dan menyelesaikan masalah secara rasional. Seterusnya, Al-Sunnah juga menggalakkan kita untuk mengamati alam. Dalam Islam, alam ini bukan sekadar tempat kita hidup, tetapi juga merupakan satu buku terbuka yang boleh dikaji dan diperhatikan. Melalui pemerhatian terhadap alam, manusia dapat memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memperoleh ilmu yang bermanfaat. Pendekatan ini menggabungkan wahyu, akal, dan pengalaman melalui pemerhatian atau empirisisme. Gabungan ketiga-tiga elemen ini akhirnya melahirkan penyelidikan yang lebih menyeluruh, beretika, dan memberi manfaat kepada manusia. Seterusnya ialah hubungan dan sains dalam tamadun Islam. Kalau kita lihat dalam sejarah, agama sebenarnya menjadi asas kepada perkembangan sains dalam tamadun Islam. Sebab itulah pada zaman kegemilangan Islam, banyak institusi seperti madrasah, perpustakaan, dan pusat penyelidikan diwujudkan untuk mengembangkan pelbagai bidang ilmu. Kita juga boleh lihat melalui tokoh-tokoh Islam seperti Ibnu Sina dan Al-Biruni. Mereka berjaya memberikan sumbangan yang besar dalam bidang perubatan, astronomi, dan pelbagai bidang sains yang lain. Ini membuktikan bahwa agama dan sains bukanlah dua perkara yang bercanggah, tapi saling melengkapi antara satu sama lain. Selain itu, Al-Sunnah juga menjadi pendorong kepada para ilmuwan Islam untuk terus menjalankan penyelidikan. Mereka tidak mencari ilmu semata-mata untuk mengejar kemasyhuran atau keuntungan, tetapi karena menganggap usaha tersebut sebagai satu ibadah dan tanggung jawab untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Sebab itulah, penyelidikan dalam tamadun Islam sentiasa menitikberatkan nilai etika, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan antara kemajuan material dengan nilai agama. Pendekatan ini seperti menunjukkan bahwa pembangunan ilmu dalam Islam bukan saja mengajar kemajuan, tetapi juga memastikan ilmu tersebut digunakan dengan cara yang betul dan memberi manfaat kepada semua. Sekian saja bagian saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang saya akan membentangkan tentang kajian kontemporari di Malaysia. Dalam konteks Malaysia, usaha mengintegrasikan agama dan sains semakin berkembang. Banyak universiti telah menggabungkan ilmu nakli dan akli dalam kurikulum bagi melahirkan graduan yang seimbang dari aspek intelektual dan spiritual. Walau bagaimanapun, pelaksananya masih menghadapi beberapa cabaran seperti kurikulum yang belum benar-benar menyeluruh serta pendekatan pengajian yang masih perlu diperkukuhkan. Selain daripada itu, perkembangan AI dan teknologi digital memerlukan panduan etika Islam supaya kemajuan teknologi senantiasa selari dengan nilai moral. Oleh sebab itu, kerangka epistemologi Islam perlu terus diperkukuhkan agar kekal relevan dengan perkembangan sains pada masa hadapan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang analisis dan perbincangan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, Al-Sunnah dapat dilihat sebagai asas pembentukan ilmu karena ianya menggabungkan wahyu, akal, dan pengalaman empirikal. Pendekatan ini menghasilkan pembangunan ilmu yang lebih sistematik, holistik, dan menekankan nilai moral dalam penyelidikan saintifik. Selain itu, para sarjana Islam membuktikan bahwa eksperimen saintifik boleh dijalankan selari dengan panduan wahyu. Pendekatan ini menghasilkan penyelidikan yang bukan sahaja tepat dari sudut saintifik, malah memberi manfaat kepada manusia. Akhir sekali, Al-Sunnah turut menjadi alternatif kepada paradigma modern karena menawarkan kerangka ilmu yang lebih seimbang. Ia menggabungkan nilai spiritual, rasional, dan empirikal bagi memastikan pembangunan sains sentiasa memberi manfaat kepada masyarakat. Itu saja daripada saya. Saya menjemput pembentang terakhir untuk melanjutkan pembentangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya ingin membentangkan tentang kajian case di Malaysia. Dalam kajian case di Malaysia,
kita dapat melihat bahwa integrasi agama dan sains semakin diberi perhatian melalui sistem pendidikan. Pendekatan ilmu bersepadu mulai diterapkan dalam kurikulum bagi menggabungkan ilmu nakli dan akli. Walau bagaimanapun, pelaksanaannya masih memerlukan penambahbaikan supaya benar-benar berkesan. Selain itu, dasar kerajaan dan penyelidikan turut menyokong pembangunan modal insan yang seimbang, serta menggalakkan penyelidikan yang beretika. Pendekatan ini membantu memperkukuhkan hubungan antara agama dan sains. Namun begitu, masih terdapat jurang antara teori dan pelaksanaan. Konsep integrasi ilmu lebih banyak dibincangkan berbanding diamalkan secara menyeluruh. Tambahan pula, pendekatan barat masih mempengaruhi pembangunan sains di Malaysia. Oleh itu, pendekatan yang lebih sistematik diperlukan bagi memastikan integrasi ini berjaya dilaksanakan. Dari sudut implikasi teoretikal, kajian ini menunjukkan bahawa Al-Sunnah mampu memperkukuhkan epistemologi Islam sebagai asas dalam pembangunan ilmu. Dalam Islam, proses memperolehi ilmu bukan hanya bergantung kepada pemerhatian atau eksperimen semata-mata, tetapi turut menggabungkan wahyu menggunakan akal dan pengalaman empiritikal. Pendekatan ini membuktikan bahawa Islam mempunyai kerangka ilmu yang lengkap dan seimbang. Ia bukan saja menitikkan berat aspek saintifik tetapi juga mengambil kira nilai moral, etika dan tanggungjawab manusia terhadap masyarakat serta alam sekitar. Oleh itu, epistemologi Islam boleh dijadikan sebagai satu alternatif kepada paradigma moden kerana ia menawarkan pendekatan yang lebih holistik dalam pembangunan ilmu. Dari sudut implikasi praktikal pula, kajian ini menunjukkan bahawa nilai-nilai Al-Sunnah boleh diterapkan dalam sistem pendidikan dan penyelidikan. Sebagai contoh, penginteraksian nilai Islam dalam kurikulum sains dapat membantu melahirkan pelajar dan penyelidikan yang bukan sahaja mahir dalam bidang masing-masing, tetapi juga mempunyai integriti, etika dan rasa tanggungjawab terhadap masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga berpotensi melahirkan lebih ramai saintis Muslim yang mampu menghasilkan penyelidikan dan inovasi yang memberi manfaat kepada manusia tanpa mengabaikan nilai agamanya sendiri. Dalam era perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, implikasi ini menjadi semakin penting supaya setiap kemajuan teknologi sentiasa dipandu oleh prinsip Islam dan digunakan secara beretika. Secara keseluruhan, penerapan nilai Al-Sunnah dalam penyelidikan dan penyediaan mampu membantu membina pembangunan ilmu yang seimbang, berintegriti dan memberi manfaat kepada masyarakat. Al-Sunnah merupakan asas penting dalam pembangunan ilmu dan sains. Islam menggabungkan wahyu, akal, dan pemerhatian empirikal dalam memperoleh ilmu. Pendekatan ini membuktikan bahawa agama dan sains saling melengkapi serta mampu melahirkan pembangunan yang lebih holistik, beretika dan lestari. Dalam menghadapi cabaran teknologi moden, pengukuhan epistemologi Islam amat penting supaya pembangunan sains bukan sahaja mencapai kemajuan dari segi teknologi, tetapi juga berpandukan nilai moral, etika dan tanggungjawab sosial. Dengan itu, kami berharap pembentangan ini dapat memberikan pemahaman bahawa Al-Sunnah mempunyai peranan yang besar dalam membentuk budaya ilmu dan penyelidikan yang relevan sehingga ke hari ini. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.